benar siang kawan. Ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Pengusi dan ahli jawatankuasa surau, Tuan Imam, seterusnya para jemaah surau Al-Quddus, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi Ahad pertama tahun baru Masihi 2022 ini, kita ditakdirkan bertemu sekali lagi dalam siri kuliah subuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Imam Ustaz Muhammad mengimamkan solat subuh kita pada pagi ini, pembacaan yang begitu syahdu. Masya Allah, terasa seperti berada di Masjid Nabawi. Kebetulan kapek pun macam Masjid Nabawi ya. Allah, kempunan saya nak pergi Masjid Nabawi. Kalau ikut jadual saya 26 hari bulan ini untuk melaksanakan umrah. Tetapi oleh kerana keputusan kerajaan untuk menangguhkan seketika, itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita redha dan kita terima. Itu ketentuan yang telah ditentukan. InsyaAllah ada masa, ada peluang, ada rezeki, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita. Ustaz pencen berapa lama? 3 tahun 3 tahun lah. Sebelum pandemik tu kan, 3 tahun dah pencen lah. Yalah, maksudnya sebelum tu lah, 2018. Alhamdulillah masih sihat, dapat membantu surau Al-Quddus. Nah, ini mengimarahkan surau di sini insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz dulu di KPD NKK, kemudian ke Masjid Tuanku Mizan. Ustaz banyak di luar. Saya ni tak keluar-keluar Ustaz. Nak masuk 19 tahun ni tak pernah keluar di Jakim tu. Saya mohon jugalah kalau boleh kan nak dapat juga pengalaman. Macam Ustaz Mamat, dia banyak di luar, banyak di sana. Jadi bagus pengalaman di luar ni. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pagi ini kita membaca sepotong hadis berkenaan dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu amalan yang memungkinkan kita menjadi ahli syurga. Siapa tak nak masuk syurga? Kita semua minta usaha kita buat ini, solat berjemaah, duduk dalam majlis ilmu, berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Tak lain tak bukan ini kita nak mengharapkan syurga Allah. Ada orang kata kita beramal ni kena ikhlas Ustaz, bukan kita beramal kerana nak syurga. Betul jugalah. Maksudnya itu tingkatan iman kita ni ada beberapa tingkat. Ada orang yang mampu, dia buat amalan ni dia tak mengharapkan apa-apa balasan, dia kerana dia kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perasaan dia kata aku ni Allah Taala jadi untuk beribadat, jadi aku beribadatlah. Kan, itu tingkatan yang paling utamalah, kerana dia kasih. Macam Rabi'atul Adawiyah,
Dan Rabi'atul Adawiyah ini dia kasihkan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tak berkahwin, sehingga dia tidak tidur, sehingga kurang tidur, sehingga dia kurang makan, sebab jiwa dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ketika dia jatuh daripada anak tangga ke satu anak tangga ke satu anak tangga, yang keluar daripada mulutnya adalah Allah, 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 Allah. Dan sehingga akan dikatakan bahawa kalau terluka itu kan, terlukanya darahnya itu, maka dia redha dengan kesakitan itu, dengan kesusahan itu, karena dia kata ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni mungkin tahap yang kedua, iaitu buat amal ibadat ni kasihkan Allah, dan kita berharap untuk mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita buat apa yang Allah Taala suruh dalam masa yang sama, kita nak Allah Taala bagi pahala dekat kita. Dalam masa yang sama kita harap Allah Taala ni bagi kita masuk dalam syurga. Sebab nak masuk syurga ni, yang paling pokok, yang paling utama adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang membuat dosa yang banyak, dosa yang besar, dia bunuh 99 orang. Ada kita dengar kisah seorang yang membunuh, siapa yang dia tidak pernah bunuh. Dia bunuh 99 orang. Kemudian dia merasa di penghujungnya dia merasa insaf. Dia merasa banyak dosa yang dia lakukan. Maka dia pergi bertemu dengan seorang ahli ibadat, seorang ahli yang kuat beribadat. Dia kata, wahai Tuhan Syekh, saya ni telah melakukan kezaliman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Tuan Syekh kata, apa yang kamu lakukan? Saya telah membunuh manusia 99 orang. Jadi sekarang ni saya insaf, saya nak bertaubat. Adakah Allah Ta'ala akan menerima taubat saya? Kata Tuan Syekh ini, kalau 99 orang kamu dah bunuh, aku tak rasa kamu ni akan jadi ahli syurga lah. Aku tak rasa Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Jadi marah pembunuh ni tadi, dia bunuh Pak Syekh itu pula. Jadi 100 orang pula dia bunuh kali dengan Pak Syekh itu. Jadi dia pergi berjumpa dengan seorang ahli ulil albab, orang yang mempunyai pemikiran, alil faqih. Dia pergi berjumpa pula, dia kata, saya ni baru je bunuh orang yang ke-100 tadi, Pak Syekh tu tadi. Dan jadi saya nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Adakah Allah Ta'ala akan menerima taubat saya ni? Di Pak Syekh ni kata, insya-Allah Allah Ta'ala akan menerima taubat kamu, walau sebesar mana sekalipun dosa kamu. Kalau kamu betul-betul memohon taubat, keampunan, rasa insaf, rasa mahu betul-betul berubah, insya-Allah dengan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan satu syarat. Apa dia syarat dia? Kata Syekh ini, kamu tak boleh tinggal di kampung ini, kamu kena pergi berhijrah ke satu kampung yang di sana ada orang yang baik-baik, ada orang yang soleh, ada orang yang kamu duduk di situ, kamu akan terikut untuk membuat kebaikan. Kalau kamu duduk di kampung ini, kerana ahli-ahli kampung ini semuanya orang-orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak takut kepada Allah, aku bimbang kamu akan kembali melakukan kemaksiatan. Jadi ini bila bercakap tentang azam tahun baru ni, tuan-tuan, kita berazam. Kita berazam macam-macam lah. Tuan-tuan azam apa tak tahulah. Azam nak rajin baca Quran ke, azam nak istiqamah solat berjemaah 5 waktu ke, azam nak jadi
geng surau ke, ahli surau ke, kaki surau ke, apa-apa azam yang baik-baik lah. Di antara syarat azam kita ni tuan-tuan, untuk kita istiqamah ni, kita kena pilih persekitaran yang sesuai dengan jiwa kita. Kita kena pilih rakan-rakan yang sesuai dengan azam kita. Kan? Kalau kita azam nak solat berjemaah 5 waktu, kita kena pilih orang yang rajin main surau lah. Pak ni, Ustaz Mat, ni hari-hari jemaah ni bagus lah ni, kan, azam. Baru kita akan rasa terikut untuk apa yang azam yang kita nak capai kan itu. Tapi kalau kita pilih nak mari surau, nak mari masjid, kita duk kawan rapat dengan geng kaki pancing, itu mungkin payah sikit lah. Bukan pancing tu salah, maksudnya dia semayang, tapi nak jemaah 5 waktu tu dia lah pancing kan. Pancing pukul 5 dah turun dah, pukul 12 baru balik. Contohlah, saya pun tak pernah memancing. Yang Ustaz Mat minat mancing? Tak minat. Saya tidak bersangka buruk lah pada orang ni, tapi maksudnya tentang boleh kiaskan. Kalau kita nak rajin beribadah, kita kena kawan dengan orang yang ahli ibadah. Kan? Serupa juga kita pi umrah, pi buat haji lah. Ni Tuan Haji ni saya pernah pi umrah dengan dia sekali. Kan? Kita pi buat haji lah. Kita pi buat haji sebab ibadat haji ni lebih lama daripada umrah. Kita duduk di sana lama. Kita nak rajin buat ibadat ni, pi haji, pi umrah ni fokusnya adalah ibadat. Tapi dalam masa yang sama tu adalah hak-hak samping-samping tawaf kidai itu ada jugalah. Kan? Tapi yang fokus utamanya kita nak sembahyang 5 waktu berjemaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kita nak iktikaf selama-lamanya, sebanyak mungkin masa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kita nak baca Al-Quran sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan? Kalau boleh tak nak duduk lama dalam bilik hotel tu. Bilik hotel tu boleh buat nak rehat sat, nak tidur sat, nak mandi apa semua di sana. Lain masa tu di situ. Itu azam bila kita diberi kesempatan buat haji, buat umrah. Kan? Jadi rakan sebilik kita itu menjadi peranan penting. Rakan, kawan kita duduk di sebilik itu. Kalau kawan kita sebilik ni hak yang jenis semangat lagu tu, lagu hak azam kita tu, insya-Allah kita tercapai. Tapi kalau kawan hak sebilik kita ni jauh ni hotel kita kan. Ni Abras, saya duduk Abras. Nak jalan tu dekat 1 kilometer tu sampai masjid. Kita semayang Zuhur, Asar di bilik dah lah. Kan malam saya kita semayang, kita pergi maghrib, kita jamak kita tunggu turun Isyak, baru kita balik. Ni kalau pergi sekarang ni tu kan betul juga, memanglah tak larat kan. Tu kawan sekeliling kita tu dia depa pula ramai. Betul lah Ustaz, kita semayang ni betul kita duduk sini. Jadi tak jadilah semayang 5 waktu di Masjidil Haram tu. Kan duduk jauh. Lepas tu pula dia kita pergi semayang, kita pergi shopping dulu lah. Kita pergi tengok ni Menara Jam ni. Banyak orang jual sana sini. Jadi habis masa nak baca Quran ni, gila kita baca ni. Pergi dulu kan. Tu kawan tu. Saya beruntung waktu saya buat haji. Haji ni saya buat 2 kali lah. Kali pertama tu hadiah Kerajaan Arab Saudi. Ringkas 11 hari 9 hari saja. Kan masa suntuk sangat masa tu. Sekali dengan Ustaz Bakar. Allah yarham. Dapat hadiah tuan-tuan. Hadiah ni pun kebetulan lah masa tu KP Jakim dia di Arab Saudi tawarkan pada dia. Saya kebetulan pegawai khas dia masa tu. Jadi dia bukan tak dapat pi, dia dah tahun sudah dia dah pindah. Dia kata tahun ni takkan nak pi lagi pula, dia ketua pengarah, nak tinggal jabatan lama buat haji ni. Jadi dia kata saya calon nama entah lah. Kita pun seronok sangat lah kan. Ni first time nak pergi buat haji ni. Tapi pendek sangat lah. Masa dia 11 hari. 11 hari pergi. Orang yang dah pergi semua dah. Kita last minute baru pergi. Kan lepas tu orang tak balik, kita balik dah. Jadi 11 hari.
Tapi tak apalah, alhamdulillah, itu pengalaman pertama buat haji. Tapi haji yang pertama tu walaupun seronok, istimewa, seronoklah kerajaan Arab Saudi bawa. Tapi yang pi kali yang kedua tu lagi bermakna. Pi dengan muassasah ni lama kan, 40 hari, 44 hari. Lepas tu pula Allah cabaran yang kita buat haji ni, duduk di Mina, duduk di Arafah kan. Itu cabaran yang sangat besar. Masa pi kali pertama tak rasa semua tu. Sebab semua di escort, semua dibawa, ada polis, ada guard, semua kita senang buat semua tu kan. Tak rasa nikmat tu. Pihak yang kali kedua ni, inilah dikatakan ibadat haji. Kita rasa macam mana periknya orang-orang Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar, bersusah payah, berjalan jauh, merasa panas periknya, merasa sesaknya, merasa sakitnya, jalan kaki jauhnya, macam-macam. Jadi pada ketika itu kita perlu kepada kawan-kawan, rakan-rakan yang bersemangat, bagi dorongan, bagi motivasi, baru kita bersemangat. Kan? Kalau kita duduk kawan-kawan yang tak bersemangat, ini jadi dia macam culah jugalah. Itu saya nak kaitkan, nak kongsi dengan tuan-tuan ni. Penting kita berkawan ni. Kalau kita nak azam nak buat satu benda baik tu, kita kena berkawan dengan orang yang baik, yang boleh tolong kita, yang boleh bantu kita, yang boleh kalau kita musafir dengan dia pun, yang kalau kaki jemaah ni kok mana pun dia akan rehat di masjid surau jugalah. Tapi kalau bawa hak yang jenis kaki makan, yang pertama sekali tak mana makan sedapnya di sini. Cari kedai makan dulu kan. Tak apalah, makan tu pun boleh, bukan kata makan tak boleh. Saya pun suka makan kan. Kalau pergi Temerloh cari ikan patin dulu kan. Pergi tolong gotong royong apa semua, bersih banjir apa semua ni. Kan pergi cari tempat kedai perlu juga. Tapi masjid jangan lupa lah. Singgah juga solat kan, solat berjemaah dan sebagainya. Itulah penting. Jadi orang yang bunuh orang yang 100 orang ni tadi, Pak Syekh ni kata syaratnya hang tak boleh duduk sini, hang kena pergi keluar daripada kampung ni. Dia pun jalan daripada kampung dia. Dalam pertengahan jalan tu mati dia. Sakit ke mati. Bila mati ni, datang malaikat, 2 malaikat datang ni berebut mayat dia. Satu malaikat yang nak bawa dia masuk ke dalam neraka, satu malaikat yang nak bawa masuk ke dalam syurga. Bertengkar, kita kata begitulah. Maksudnya berebut mayat ni. Dia kata tak, dia ni ahli syurga, ni kata tak, ni ahli neraka. Sebab dia dah bunuh 100 orang. Ya, dia insaf, dia bertaubat. Tapi syaratnya taubat itu dia kena sampai dulu di kampung ni. Jadi dia kata ahli neraka. Malaikat yang jaga syurga kata tak, dia ni ahli syurga lah, sebab dia dah taubat dah, dan dia berazam dah nak buat walaupun tak sampai lagi ke kampung ni. Lalu Allah Ta'ala turunkan pesanan, katakan bahawa hamba ini adalah ahli syurga dengan rahmatku. Dengan rahmat ni artinya kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan dia sebagai ahli syurga. Allah Ta'ala kata, cuba cek tengok antara kampung yang dia duduk dengan kampung yang dia nak tuju tu, perjalanan dia tu dah yang mana lebih dekat. Artinya cek tengok. Maksudnya perjalanan tu dah dekat ke kampung yang baik. Dia keluar daripada kampung yang tak baik ni tadi, dah jauh dah hampir ke kampung yang baik. Maksud dikira sebagai orang baik. Maksudnya kita ni tuan-tuan azam dah kan, nak bangun solat subuh ni, lepas tu jalan kaki main sini, jatuh, kan, jatuh. Jadi dapat jugalah pahala kita menaikkan solat subuh.
Begitulah umpamanya. Ataupun mati, niat dah nak pergi haji, dah daftar dah haji, kan, dah ada usaha dah duit dah cukup dah dalam tabung haji, cuma yang tak cukupnya giliran kota tak naik lagi, tak sampai lagi. Dia Allah Ta'ala kata, cek tengok usaha dia nak buat benda baik tu ada tak? Ada. Maka dikirakan dia sebagai ahli haji, kan. Dia dah usaha dah, duit dah simpan, tabung haji dah buka, dah duit dah cukup, cuma tunggu kota saja. Kota tu bukan bidang kuasa kita. Kota tu ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Maka Allah Ta'ala akan menghitung kita, insya-Allah. Baik. Pagi ni ada satu juga hadis yang nak bawa kita masuk ke dalam syurga ni, iaitu tentang orang yang bertawakal. Bertawakal. Ini kadang orang silap faham tawakal. Fa'alallahi falyatawakkalil mu'minin, falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah jua mereka berserah diri. Itulah orang-orang yang beriman. Orang beriman ini mereka hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa usaha yang mereka lakukan. Sebenarnya orang yang kuat bertawakal ini, artinya bergantung harap kepada Allah ini, mereka ini adalah ahli syurga. Pasal apa ahli syurga? Kita lihat hadis ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidat thair. Akan masuk syurga satu golongan manusia yang hati mereka seperti hati burung. Hadis riwayat Muslim. Akan masuk syurga satu golongan manusia yang hati mereka seperti hati-hati burung. Ini Nabi kata. Jadi apakah maksud hati burung? Imam Nawawi rahimahullah ada menukilkan bahawa maksud hati burung di sini ialah hati yang kuat bertawakal, berserah diri pada Allah. Burung ni dia tak simpan harta, tuan-tuan. Dia tak simpan makanan. Pagi ni kalau dia hidup, dia keluarlah ni. Dia keluar ni, nampak matahari, dia keluar daripada satu pokok makan. Dia cari lagi makan, cari lagi makan sampai dia kenyang. Bila dia kenyang dia balik. Dia tak cari nak bagi banyak. Walaupun dia dah kenyang, dia cari lagi pasal nak impun esok tak payah pergi dah. Burung ni dia hari ni dia hidup, dia cari makan. Kalau esok dia hidup, dia cari makan. Dia tak simpan, jenis tak simpan makanan lah. Dia tak simpan, dia tak ambil buat balik. Dia tak ambil buat balik. Itu burung. Lepas tu Nabi kata akan masuk syurga satu golongan manusia yang hati mereka ni seperti hati burung. Ini kuat berserah diri pada Allah Ta'ala. Dia tak rasa takut. Ambil siap-siap ni, ulat banyak ni, kok esok nanti tak ada dah ulat ni. Tak. Kita kalau boleh ada rezeki banyak, ambil semua lah. Habis kan, letak gerobok rezeki kat situ kan. Kalau aku tulis itu, ambil jika perlu aku ni, memanglah hari ni tak perlu, esok lusa mana tahu kok perlu, ambil tu. Lepas tu pesan kata ambil seorang satu saja. Tak ambil seorang satu, dia ambil 5. Pasal apa 5? Pasal 5 minggu 4 minggu nak makan kan. Kita takut tuan-tuan. Takut nak pencen. Saya nak pencen 15 tahun lagi kan, 16 tahun. Nak pencen ni simpan dah duit Ustaz kan, buka akaun tu, buka akaun ni kan. Pula orang mari kata ni labur kat sini, labur kat sini, kita pun labur lah. Pasal esok takut pencen, tak ada kerja, tak ada duit. Kan, itu artinya tak apalah, itu masuk usaha jugalah. Masuk usaha artinya kita manusia ni tawakal kita tak tinggi sama seperti burung tu. Sama seperti, sebab tu Nabi sebut burung. Sebab burung ni tawakal dia sangat tinggi. Dia berserah diri daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ada bagi rezeki pada dia, adalah rezeki dia. Tapi dia tetap mencari. Setiap hari dia mencari, setiap hari dia mencari. Itu sifat burung ni.
Bahkan ada satu hadis yang lain bahawa Nabi SAW menyebut 70,000 dari umat Nabi Muhammad ini akan dimasukkan dalam syurga tanpa dihisab, kerana kuatnya bertawakal kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, diambil sebahagian saja hadis ni. Faqila li hazihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adab. Faqala humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatirun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka dikatakan kepada aku, Rasulullah cerita, maka dikatakan kepada aku, siapa kata tu? Allah Alam. Ini adalah umatmu. Mungkin Allah berkata kepadanya, faqilali, dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu dan bersama mereka 70,000 orang masuk ke syurga tanpa dihisab. Bagus masuk syurga tanpa dihisab ni tuan. Kita kalau kena hisab, kalau masuk syurga tanpa dihisab tuan, itu merupakan satu anugerah, satu rahmat, satu nikmat. Tapi masuk syurga juga, tapi kalau kena hisab, hisab tu sendiri adalah azab. Sebab tu kita minta dalam doa kita ni, supaya kita ni masuk ke dalam syurga bidunil hisab, tanpa dihisab. Kenapa tak mau hisab? Kalau kena hisab 500 tahun, 1000 tahun dihisab tu bergantung lah. Kalau macam Ustaz Mat, dia harta dia banyak sikit, lama sikit lah dia kena hisab, kan? Min aina tasabahu wa aina anfaqahu, kan? Harta kan ni dia akan ditanya satu persatu, daripada mana kamu ambil? Baju yang dipakai, kenderaan yang ditunggang, makanan yang dimakan, daripada mana kamu ambil ni? Satu persatu, satu persatu, satu persatu. Wa aina iktasabahu, dan ke mana pula kamu belanjakan? Adakah duit yang rezeki yang Allah Ta'ala bagi ni kamu belanja pada jalan kebaikan, ataupun kamu belanja kepada ni? Ditanya satu persatu. Kita kena audit Eksa pun Ustaz Mat. Di JAKIM ni tengah duk usaha nak dapat Eksa, kan? Bulan ni audit luar akan masuk. Seminggu gotong royong. Takut ni lah, takut ni tak betul, takut sana tak betul, riuh, rendah, tension. Kerja lain tak buat dah pasal nak audit nak masuk. Tu audit Eksa. Tak kena audit kewangan lagi. Tak kena audit dengan lembaga hasil dalam negeri lagi, kan? Pak Syed dia pendapatan dia banyak. Jadi lembaga hasil dicarilah, kan? Walaupun dia pencen ni, tapi dia pencen susah, kan? Harga ni banyak ni, gini. Jadi LHDN call, saya pernah tak kena call. Dia kata, Ustaz, saya tengok Ustaz declare dalam akaun ni tak ada yang banyak, tapi saya tengok Ustaz ni harta benda banyak, kan? Ada kereta tu 2-3 biji, ada rumah lagi, ada ni, ada ni. Kalau Ustaz punya harta benda ni, umpama Ustaz sekarang ini pendapatan Ustaz sebulan 15,000. Kata tahu di mana? Kami ada rekod semua, dia kata. Kan Ustaz beli kereta sekian-sekian tarikh, Ustaz beli kereta ni sekian-sekian tarikh, Ustaz beli motor ni sekian tarikh, Ustaz milik rumah ni, rumah pertama sekian tarikh, rumah kedua. Allah, memang betul pun hak dia kata tu. Tu nak buat macam mana? Kalau Ustaz ada bukti semua pendapatan Ustaz ni dapat daripada mana, kan? Ustaz kumpulkan semua 5 tahun yang ke belakang, kan? 5 tahun yang ke belakang, ya Allah, kita nak simpan mana, kita tak simpan. Resip-resip kita beli pakaian, beli buku, beli komputer, tak ada simpan saya, kan? Tak lalu nak makan dah Ustaz, kan? Kalau tidak kita akan denda ni, kita akan buka file ni, kita akan siasat, kita akan inilah denda lah.
Macam Datuk Seri Najib kan, kena berapa million kan. Banyak dia kena tu. Bila kalau kata LHDN nak buka fail siasatan lah. Dan kalau silap-silap ni kata SPRM pun boleh masuk juga ni Ustaz. Oh, dia sebut lagu tu, kita melompat tu. Ya Allah, dia kata nak cari mana 5 tahun. Telefon kawan sana, telefon kawan sini. Telefon Datuk Dr. Izhar pasal dia konsisten. Dia punya rekod filing dia tu. Kan depa lagi lah kan. Pendapatan hak ceramah ni banyak lah. Mungkin Allah Alam lah, saya tak sebut lah. Kan. Tak lalu nak makan tu. Duk fikir mana tu. Baring panggil isteri bincang tengok macam mana kan. Kita nak buktikan macam mana. Kita beli rumah ni pasal apa? Beli rumah ni buat pinjaman, potong gaji. Lepas tu beli rumah kedua, kita jual rumah hak sana, kita beli rumah hak kedua, jual rumah kedua, beli rumah ketiga. Jadi begitu kan proses tu. Tapi nak kumpulkan bukti tu. Kan ni pendapatan ni mungkin ada pendapatan yang saya adalah jadi imam dekat surau Sin 8 tu, ada allowance Ustaz. Kenapa bagi allowance rupanya? Masuk dalam bank. Tak masuk selit gaji tapi dia masuk dalam bank. Kan? Jadi orang jemput ceramah di TV, ceramah di sini. Itu ada bayar juga. Tapi itu kita pun tak simpan resip-resip tu, hak orang duk masuk akaun tu. Kan Forum Perdana Ewa Islam tu itu lain. Semua tu tak bayar. Kan tak bayarlah, kita tak ambil peduli lah. Kan masuk, tak masuk sudah. Kan. Jadi audit gitu, audit gini semua. Kita tak lalu nak makan. Kita risau. Bagaimana kita nak membuktikan harta yang kita ada ni daripada sumber yang ada bukti bahawa ini adalah melalui cara yang betul. Bukti pula 5 tahun ke belakang. Mana? Bila kita pun dah tak ni, kita pun telefon dia balik. Dia kata, saya pun ceritalah gini. Tak apalah Ustaz kata. Tak apalah Ustaz, macam ni lah. Kali ni saya tak buka fail siasatan lagi. Tapi Ustaz kena berhati-hati. Rekod dah ada dah daripada kami ni. Kan Ustaz, mulai sekarang ni Ustaz rekodkan. Buat secara detail, lapor secara detail. Pendapatan yang masuk, termasuklah apa-apa sagu hati orang bagi mai kuliah, mai ceramah. Apa-apa pendapatan, apa bisnes Ustaz buat yang lain daripada sumber daripada mana. Mulai sekarang Ustaz rekod betul-betul. Akan datang memudahkan Ustaz. Itu dia bagi nasihat. Ni akhir tahun baru ni dengar pula Parlimen luluskan satu akta yang membolehkan LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, akses direct pada akaun kita. Kan? Akses direct. Jadi maksudnya orang masuk duit dalam akaun kita tu, dia tahu. Dia boleh akses lah. Dia boleh mohon untuk akses tanpa pengetahuan kita. Tanpa pengetahuan kita. Itu pun orang pun bising, orang marah gini. Jadi maksudnya saya nak cerita ni tuan-tuan dan puan. Itu audit di dunia, hisab di dunia, hisab di akhirat esok lagi detail. Kan setiap sen yang kita dapat, kita belanja rezeki itu, Allah akan tanya satu persatu. Fahadis, surah Duha kan. Setiap nikmat yang kami berikan kepada, hendaklah kamu sebutkan, hendaklah kamu ceritakan nikmat. Di akhirat ni tuan-tuan, dah dalam keadaan bersesak-sesak, panas di padang mahsyar, nak tunggu turn untuk dihisap tu kan lama. Sampai umat tak tahan kena hisap. Orang yang masuk ke dalam syurga tanpa dihisap, macam ni lah. Fast lane. Masa saya pergi haji tu tak, hak yang pihak trip pertama tu, hak tetamu kerajaan tu, fast lane.
turun pada kapal terbang tu, maksudnya dah ada orang sambut dah. Tak gaduh nak cek pasport apa semua gini. Naik bas pun ada orang escort sampai hotel. Fast lane. Cepat. Oh, kita pun seronok lagi lah. Jumpa orang, mana? Saya VIP ni. Seronok. Action bukan main. Tapi bila Allah Ta'ala kata hang ada escort ke, hang VIP ke, daripada Arafah nak balik, macam ni orang, escort ke tak escort ke, hang tunggu situ 2 jam. Allah Ta'ala kata tak jadi, tak jadi lah. Allah Ta'ala kata hang VIP macam mana sekalipun tunggu lah dalam kesesakan 2 jam duduk dalam bas tak bergerak. Orang ramai nak gerak tak boleh. Escort polis pun berbuat tak reti ya. Siren sana siren sini. Kena tunggu 2 jam. Sikit-sikit nak lepas pada Arafah tu kan. Kan duduk di Arafah nak balik ke Mekah tu jam, sesak, orang ramai. Gitulah kehendak ketentuan Allah SWT ni. Kita ni boleh usaha, boleh ikhtiar lah. Fast lane tak fast lane. Kalau Tuhan tak bagi izin, tak jadilah kerja dia. Kan? Berapa dah? Okey, ada sikit lagi, 4-5 minit lagi ya tuan-tuan. Supaya kita dapat solat isyraq kan. Solat isyraq sama-sama, insya-Allah. Itu orang yang bertawakal ini, Allah Ta'ala akan bagi satu kumpulan di hari akhirat. Dia masuk 70,000 manusia akan masuk ke syurga tanpa dihisab, tanpa azab. Maka baginda berkata, mereka itu ialah golongan yang tidak menggunakan ru'yah. Ru'yah ni pada zaman Nabi Muhammad, orang-orang jahiliah dulu, dia pakai ru'yah ni adalah jampi serapah, penangkal. Dia percaya kepada benda-benda yang boleh melindungi dia. Dengan dia percaya kepada tangkal, dia percaya kepada benda-benda khurafat ni. Lepas tu tidak meminta di ru'yah. Orang yang membuat ru'yah dan orang yang diminta di ru'yah. Jadi ru'yah ni jampi serapah tu, yang khurafat. Dan tidak menggunakan nasib dengan burung, menggantungkan nasib mereka dengan burung. Satu fi'il orang Arab-Arab ni dulu, Arab jahiliah ni, dia percaya kepada burung. Dia nak pergi berlayar, dia lepas dulu burung. Kalau burung ni terbang ke belah sini, dia akan ikut burung ni lah, berlayar ke belah sini lah. Kan? Ataupun dia dengar bunyi burung hantu, ni ada orang nak mati ni. Jadi dia pun tak berani keluar daripada rumah. Kalau keluar daripada rumah, mungkin dia akan mati, bunyi burung hantu. Itu jenis orang-orang Arab jahiliah tu. Dan tidak menggantungkan nasib mereka dengan burung, sedang mereka itu bertawakal, berserah diri pada Allah. Mereka hanya bergantung diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang masuk syurga tanpa dihisab, tuan-tuan. 70,000 orang. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut 70,000 orang. Bukan bermakna tuan-tuan tawakal ini artinya kita sakit, kita susah, kita lapar, kita tak berusaha nak cari makan. Tawakal ni maksudnya setelah kita berusaha dan kita bertawakal pada Allah. Bukan kita tak berusaha tapi kita nak bertawakal. Macam burung tadi lah, dia keluar terbang, keluar daripada sarang dia. Dia terbang, dia singgah dari satu pokok ke satu pokok, pergi satu padang ke satu padang. Dia berusaha mencari. Masa yang sama dia bertawakal. Kalau Allah Ta'ala tentukan dia dapat, dia akan dapat. Kalau Allah Ta'ala tentukan dia tak dapat, dia tak dapat. Kita pun bertawakal. Sakit, kena bertawakal. Kena ambil vaksin, kena ambil ubat, kena ambil semua. Kan? Kita tak boleh kata, kita ni tak apa, tak ambil vaksin pun tak apa. Sebab kita bertawakal kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kita selamat, kita selamat. Kalau Allah Ta'ala tak takdirkan kita tak selamat, tak selamatlah. Ambil vaksin ke ambil apa pun. Itu adalah konsep tawakal yang tak tepat, yang salah. Allah Ta'ala suruh kita berusaha dulu, baru kita bertawakal kepada Allah. Jangan kita tak bertawakal, kita tak berusaha tapi kita bertawakal kepada Allah. Saya nak tutup perbincangan kita pagi ni dengan suatu cerita yang sangat luar biasa.
Dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari. Kisah ini berlaku kepada orang-orang soleh Bani Israel sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh Bani Israel. Kisah dia, seorang lelaki datang jumpa seorang lelaki minta nak berhutang. Sangat takjub cerita ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah Ta'ala jadikan sebagai iktibar dan pengajaran kepada kita. Seorang lelaki datang pada seorang tu, dia minta nak berhutang 4 dinar. 4 dinar. Pada seorang lelaki, banyak dinar ni. 4 dinar ni banyak lah, kan? Dinar emas. Jadi orang lelaki itu kata, aku nak minta hutang dengan kamu dengan 4 dinar atas keperluan aku. Orang yang memberi hutang tu kata, datangkanlah saksi bahawa aku memberi hutang kepada kamu. Dia kata, aku tak ada saksi, hanya Allah lah yang menjadi saksi pada diri aku. Okey, kalau begitu datanglah penjamin, orang yang memberi jaminan bahawa kamu akan membayar hutang aku. Aku pun tidak ada penjamin, Allah lah yang akan menjamin apa yang aku hutang ini. Maka lelaki tadi pun dengan ikhlas hati bagi. Dia pinjam 4 dinar. Bila dia bagi pinjam 4 dinar, orang tadi pun balik. Rumah dia seberang laut belah sana, rumah yang memberi pinjam seberang laut sebelah sini. Dan dia janji dia akan bayar beberapa masa ketika selepas pada itu. Jadi selepas daripada beberapa ketika, waktu yang dijanjikan, mereka ni berjanjilah, kata pada tarikh sekian kita akan berjumpa di sini dan aku akan lansaikan hutang kamu. Jadi dia pun balik ke seberang laut belah sana. Kemudian pada hari yang dijanjikan nak bayar hutang, dia ni pun nak bawa hutang tu, bawa duit tu. Nak tunggu bot kenderaan daripada hari tu nak sampai ke sini, satu bot pun tak ada. Bot cuti ke mak, tahun baru ke mak tak tahu pergi mana. Lepas tu duk tunggu tak sampai, dia mula takut dah. Sebab dia janji dengan orang ni sekian-sekian masa, sekian-sekian hari. Dia pun takut dikatakan tidak menunaikan janji. Lalu dia pun ambil sebatang kayu, kemudian ditebuk kayu itu. Sebatang kayu, ditebuk kayu itu, kemudian dimasukkan duit dinar ni tadi dalam kayu itu, lalu ditulis daripada siapa kepada siapa, dimasukkan ke dalam kayu itu. Lalu ditutup balik kayu itu, diikat dengan kemas. Lalu dia kata, wahai Tuhan, ini adalah janjiku, hutang aku kepada si fulan. Aku janji dia pada hari ini aku akan bayar hutang balik pada diri dia, dan pada ketika itu tidak ada siapa pun yang menjadi saksi, yang menjadi penjamin melainkan dirimu, wahai Tuhan. Hari ini aku nak pergi bayar dekat dia, tapi aku tidak ada kemampuan. Kenderaan tidak ada, kapal tidak berlayar, tapi aku dah janji sekian. Jadi mudah-mudahan aku buat macam ni, maka dikira aku, bantulah aku untuk sampai. Dia pun ambil kayu tu, campak dalam laut. Bila campak dalam laut, kayu tadi tenggelam, masuk ke dasar laut, ke situ, dan dia biarkan di situ. Dan masa yang sama dia berusaha lagi untuk menunggu kalau ada kenderaan boleh ditumpang untuk dia pergi ke seberang sana. Orang yang memberi hutang, dia tunggu di seberang sana. Dia duduk tunggu pada hari dan masa yang ditentukan, tak sampai, tunggu tak sampai. Akhirnya kayu yang dilemparkan oleh orang yang di sebelah sana timbul di sebelah sini, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun tak tahu kayu itu adalah orang di sana hantar. Dia pun ambil kayu itu sebab nak bawa balik ke rumah, untuk dibakar, untuk dimasak dan sebagainya. Bila balik ke rumah, dia potong kayu tu nak bakar api. Bila potong kayu tu,
Tengok-tengok ada 4 dinar. Dan ada tulis nama, ada tulis daripada siapa ke siapa. Maka dia anggap hutang dia telah dibayar. Orang hak yang di seberang sana tadi duduk tunggu-tunggu, akhirnya lewat petang baru ada bot. Satu bot yang pertama nak seberang belah sini. Dia pun tumpang. Tumpang tu dengan tujuan dia nak pergi bayar hutang tadi ni, sebab hutang hak dia bayar campak tu dia pun tak yakin hutang tu sampai. Dia pun naik kapal pergi jumpa orang hak di seberang sini. Bila jumpa orang hak di seberang sini, dia pun ceritalah. Dia kata minta maaf dia tak dapat nak datang pada masa yang ditetapkan sebab kapal tak ada, kenderaan tak ada dan sebagainya. Jadi nah ambillah 4 dinar, 4 dirham ni, aku bayar balik hutang. Dia kata tak, aku dah dapat dah. Hang dah bayar dah. Dia kata bayar macam mana? Inilah first kapal yang sampai ni. Aku naik kapal yang mula-mula sekali bergerak ni. Inilah first yang sampai. Ni aku baru nak bagi ni. Dia kata tak, aku dah dapat hutangnya. Kamu baliklah. Dah selesailah, dikira diselesailah hutang. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kisah ni pada sahabat, Abu Hurairah kata, jadi kami yang dengar cerita itu duduk berbalah. Siapakah yang lebih baik di antara dua orang ini? Siapakah yang lebih amanah daripada dua orang ini? Maka berbahaslah mereka ni. Sama-sama sahabat Rasulullah ni, bila Rasulullah cerita ni, pakat duduk berbahas. Kata siapa yang lebih baik? Ada yang kata inilah orang yang nak membayar hutang tu lebih baik. Sebab apa? Sebab dia tawakal dia pada Allah sangat tinggi. Kan dia sanggup ambil bubuh dalam tu, dia campak bubuh. Yang pertama tadi dia tawakal tinggi sebab saksi dia hanya Allah. Penjaminnya hanya Allah yang akan ni jadi ni. Yang kedua dia usaha tu tawakal pada Allah, dia ikat, dia campak dalam tu. Ikhtiar dia dengan harapan Allah Ta'ala akan tolong dia. Allah Ta'ala tahu niat dia dan benda tu akan sampai. Yang benda tu sampai betul. Walaupun dia buat macam tu, bukan dia terus balik ke rumah. Dia cari juga kapal sebab nak pergi bayar juga, nak bagi puas hati tu, bagi sampai sendiri. Kerana sahabat kata inilah orang yang amanah, orang yang baik, orang yang kuat tawakal. Sahabat yang lain kata tak, orang yang hak baik ni tadi orang hak yang memberi hutang. Sebab pertama dia sanggup memberi hutang, bukan sikit, banyak. Yang duit tu banyak, dia sanggup. Walaupun yang menjamin itu orang Allah, kan? Untunglah kalau kita pergi ke bank, mana penjamin ni? Jamin saya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kan? Kalau kita pergi saksi saya hanya Allah. Untung. Tapi orang ni walaupun dia sebut Allah Ta'ala, dia sanggup bagi. Dia kata mulianya orang yang memberi hutang ni. Bukan senang nak beri hutang kat orang, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ustaz walaupun kenal lama minta hutang, fikir banyak kali nak bagi hutang ni. Kita tak suka orang minta hutang. Walaupun kakak kita, adik-beradik kita, kan, telefon, dek nak minta ni, nak hutang sikit ni. Alamak, minta hutang pula, dah nak bagi serba salah. Nak bagi duit pun kita nak guna, tak bagi adik-beradik kita, kan, jadi serba salah minta hutang ni. Kan, tuan-tuan suka ada orang mari nak minta hutang dengan tuan-tuan? Pok ni, kan, seronok tak orang mari kita jumpa kita nak minta hutang? Tak ada dah. Kalau kawan rapat kok malas aku jumpa kawan tu. Kalau jumpa dia minta hutang lagi ni, kan, pergi kedai mamak, alamak dia marilah lari mesti ikut tempat lain. Tak mau jumpa orang hak minta hutang. Sebab tu pahala orang bagi hutang ni adalah pahala sedekah, separuh daripada hutang yang dia pinjam, dia berikan. Maksudnya kalau Ustaz Mat Salam bagi pada saya hutang RM1,000, separuh artinya Ustaz telah mendapat pahala RM500, pahala sedekah. Walaupun saya pulang balik hutang tu RM1,000, tapi Ustaz dapat pahala bersedekah 500.
separuh daripada nilai yang kita hutang. Itu pahala. Sebab orang nak beri hutang ni, dia jiwa dia besar. Nak tolong orang tu tinggi. Kasih orang tu tinggi. Jadi sahabat kata dia adalah orang yang paling mulia. Sebab dia bagi hutang kat orang tu walaupun dengan saksikan Allah SWT. Kemudian dia pun bukan kaya, dia susah juga. Sebab pada masa yang sama dia tunggu orang nak bayar hutang balik kat dia. Tapi orang tu tak sampai, jadi dia ambil kayu tu sebagai sebab dia perlu kepada nak makan, nak minum apa semua dia perlu. Kalau tidak dia boleh pergi beli dekat kedai ke apa kan, tak, dia ambil kayu tu tadi dia nak masak di rumah dia. Tanda dia pun bukan orang yang kaya sangat. Sahabat kata, sahabat berbahas. Lepas tu sahabat belah ni pula kata, kawan ni bagus, dia walaupun dah ni tak dapat datang bayar, tapi dia tinggi, dia punya mulianya, baiknya tu, sebab sanggup masuk duit ni, bukan sikit ni, dalam kayu tu. Bukan sikit duit ni, dia pilih tangguh, tak apalah aku tunggulah kapal bila-bila kan. Tapi oleh kerana dia janji masa sekian, waktu sekian, tarikh sekian, dia masuk kat duit dalam tu. Kan banyak duit ni, kita tak berani. Kan bubuh nak post nak dekat apa JNT kan, tak berani bubuh duit RM4,000 dalam tu nak post balik kan, tak berani. Kan nak pun takut campak dalam tasik Putrajaya dengan harapan sampai dekat ayah kita di Kuala Nerang. Tak berani kita. Kan dia kata ni berani. Sahabat puji dia hari ni. Maka Rasulullah tak kata apa-apa. Jadi maksudnya perbahasan pada sahabat ni, kedua-dua ni orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kesemuanya bertawakal kepada Allah. Yang tadi dia sanggup memberi jaminan, dia sanggup memberi hutang sebab dia yakin pada Allah SWT. Orang yang bayar balik hutang tu, dia usaha dan dia bertawakal kepada Allah. Dia serah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya sampai, dan dia sendiri berusaha pi bayar sendiri. Dan orang tu tadi dia amanah, dia boleh kata tak ada pun, balik mari RM4,000 lagi kan, ni hutang aku RM4,000. Tapi dia kata tak, hutang kamu Allah Ta'ala dah bayar kan? Kalau dia tidak amanah, dia kata bagus buat main pula. Dia boleh kata sebab orang tadi dia tak tahu yang kayu tu sampai dekat dia. Dia tak tahu kan? Dia tak tahu orang yang bayar hutang tu, dia tak tahu kayu yang dia ikat tu dah sampai pada yang pemberi hutang. Sebab tu dia nak usaha mari juga dan bagi lagi RM4,000. Dan orang ni tak ambil. Dia kata Allah Ta'ala dah bayar balik hutang kamu dah. Kan dia suruh balik. Kalau saya ambil bil lah kan. Ambil bil, dia bukan tahu pun kan. Kalau kita lah, dia dapat banyak sikit bonus kan. Hutang RM4,000 dapat RM8,000. Begitulah lebih kurang. Jadi inilah kisahnya tuan-tuan dan puan-puan. Tentang orang yang kuat, tinggi, tawakal ni, Allah Ta'ala insya-Allah akan tolong, akan bantu. Nilai-nilai yang baik itu yang boleh kita pelajari dalam konsep kita hari ini. Kita berhentilah, lebih masa Allah, lebih masa dah tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun, panjang cerita tu kan. Minta ampun, minta maaf, kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.